Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke YouTube channel Cikgu Yusra. So, jadi dalam video kali ini, saya akan berkongsi dengan cikgu-cikgu, rakan-rakan cikgu tentang cara penggunaan Microsoft Whiteboard yang kita dapat gunakan untuk menjadikan kita punya PDPC lebih menarik. So, jadi tanpa membuang masa, jom kita pergi ke video penerangan. Yo. Okay, so jadi mula-mula sekali, cikgu-cikgu, kena install, Microsoft Whiteboard, so jadi mula-mula, cikgu pergi ke Microsoft Store, Microsoft Store kat sini, so jadi cikgu-cikgu boleh type saja, kita type Microsoft ataupun boleh tulis je Whiteboard, Whiteboard, then kita tekan search. So ini Microsoft Whiteboard ni. So jadi cikgu-cikgu bolehlah tekan butang install ya, kalau macam saya, sebab saya dah install. So jadi saya akan terus launch je lah. Saya akan terus buka. Cikgu buka, akan ada satu skrin putih yang kita panggil sebagai whiteboard lah. So ini adalah whiteboard kita. So jadi mengganti kita punya whiteboard lah dalam kelas. So jadi kita tak perlu gunakan marker. Dapat jimat marker kat situ. So jadi kita boleh gunakan whiteboard ni saja. So kita akan pergi ke butang di sebelah kanan ini, iaitu setting menu. So jadi kalau dekat setting menu ni, kita ada aktif. Cikgu mesti mengaktifkan pen, supaya kita boleh menggunakan pen untuk menulis di whiteboard. Kalau untuk ink to shape ni, cikgu boleh buat pilihan sama ada untuk tekan off ataupun untuk onkan dia. Kalau cikgu memilih untuk on, apa sahaja bentuk yang cikgu lukis akan menjadi bentuk yang lebih cantik lah. Contohnya macam ni, macam ni saya lukis bentuk segitiga. So, jadi dia lebih cantik, ataupun saya lukis segi empat tepat. So jadi automatik lah. Ataupun kita lukis bentuk rhombus macam ni. Lukis bulatan. Macam ni. So dia jadi bulatan elok, cantik lah. Sesuai lah untuk subjek matematik ke, ataupun PSV, yang memerlukan kepada bentuk yang lebih cantik macam ni. So jadi selain daripada tu juga, ada juga butang ink to table ya. So kalau saya on kan, ink to table ni maksudnya cikgu-cikgu boleh lukis table lah. Lukis table. So cikgu-cikgu just perlu buat kotak macam ni. So dia akan jadi kotak macam ni, dan kita just buat pembahagi kat tengah dia. So automatik akan menjadi table. So cikgu-cikgu boleh tambah kolom ataupun nak tambah row, boleh juga, nak tolak pun boleh. So jadi senanglah untuk kita buat jadual, menggunakan dengan hanya lukis macam ni saja, automatik akan menjadi table. Lagi kita ada format background. So format background ni cikgu boleh tukar color background. Contohnya sekarang ni warna putih. Cikgu boleh tukar warna kuning, warna biru, warna purple, and banyak lagi color lah. Warna hijau, warna black. Blackboard kan. So nampak macam menarik kan, lebih menonjol warna-warnanya. Kita punya marker, tapi dalam video ni saya nak gunakan warna putih, ataupun cikgu-cikgu boleh background, contohnya kita ada dot ya. Dot untuk contohnya kalau kita nak buat tulis alfabet, menggunakan dot boleh, ataupun square, square. Kita ada juga kertas graph. Kita graph, ada banyak lagi. Kita ada hybrid, kita ada diamond, kita ada triangle, selain itu juga kita ada kertas kajang. Kertas kajang pun kita ada sesuai untuk tulis ABC ya, untuk mengajar dekat sekolah rendah.
Lepas tu kita ada ni sama juga, cumanya dia lebih boleh lebih rapat dia. Kalau yang ni dia lebih jarak dia lebih besar lah. Okey, so tapi dalam video kali ini saya nak guna yang solid. Okey, maksudnya yang tak ada apa-apa lah kat belakang ya. Kita pergi kepada dia punya tools ya, ataupun alatan-alatan di bawah ni. Okey, so jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada 6 pen. Okey. 1 highlighter. Okey, kita ada pemadam eraser. Okey, dan kita ada 1 ruler pembaris. This one for snapping. Okey, yang belakang-belakang ni nanti saya akan explain satu persatu. Okey. So jadi kita mulakan dengan pen. Okey, so pen cikgu-cikgu boleh pilih 6 warna. Okey, ada banyak warna. Okey. Dan boleh pilih dia punya ketebalan mata dia ya. Contohnya kalau ni saya pilih yang paling kecil sekali. Contoh saya buat kat sini S. Okey. Contoh ataupun cikgu-cikgu boleh pilih yang sedang kan. Yang sedang contohnya yang ni kan. Okey. So S. Ataupun cikgu-cikgu boleh pilih yang paling tebal. Macam ni ya. Okey, dan cikgu boleh pilih lah sama ada nak warna apa ya. Okey, boleh pilih 6 warna. Okey, ikut kesukaan cikgu lah. Okey, seterusnya ada highlighter. Okey, highlighter pun kita boleh pilih. Ada banyak warna kat sini. Dan boleh dipilih dia punya ketebalan. Okey, contohnya saya pilih warna kuning. Okey, so macam ni. Okey. Ataupun cikgu nak pilih yang besar. Okey, yang ini yang tebal. Okey, tebal. So, jadi sesuai lah kalau macam kita nak buat, contohnya kita ada dalam karangan ni, kita nak highlightkan isi-isi penting, boleh guna ni. Okay, sangat berguna. Okay. So, jadi student boleh nampak lah dekat mana kita punya isi penting. Okay. So, dengan eraser, okay, kita just padam macam ni je. Okay. Dan sangat menarik ni ialah, okay, ni punya alatan ni, iaitu pembaris. Okay. Kadang kita menghadapi masalah untuk garis bagi lurus kan. So jadi Microsoft Whiteboard ni ada alatan untuk kita membuat garis lurus. Okay. So saya tunjukkan contoh. Contohnya kita nak buat, okay, kita nak buat graf lah contoh ya. Kita buat graf. Okay, contoh kita buat graf ni juga guna. Okay, cikgu boleh ubah dia punya degree. So, jadi kalau saya nak buat paksi Y, akan jadi 90 darjah lah kat sini ya. Okay, so macam ni. Okay, so jadi kalau nak hilangkan, just tekan ni sajalah. Okay, so saya guna mata yang ni. So, ni akan jadi Y. Okay, ni akan jadi X. Okay, so jadi saya boleh tunjuk dekat anak-anak murid saya lah. Okay, graf. Okay. So, lagi selain daripada itu juga, okay, kita ada alatan add text. Okay, so function ni ialah kita boleh letakkan teks. Contohnya hari ni kita nak ajar, contohnya hari yang Selasa. Okay, kita boleh guna untuk kita tulis hari. Ya. Kita tulis hari. Okay. Saya letak kat sini. So, Selasa. Okay, so jadi teks ni pun cikgu boleh pilih lah sama ada untuk menukar warna dia. Okay, kalau macam ni tulisan ni warna hitam. So, jadi saya boleh tukar warna merah boleh. Okay, warna hijau boleh. Okay, macam tu. Okay, dan dia boleh dibesarkan. Sama cikgu nak besarkan ataupun kecilkan. Okay. Lagi, okay, kita ada features ni, okay, tools ni, okay, tools ni kita boleh masukkan nota. Contohnya, hari ni kita nak belajar pasal persamaan garis lurus. So, saya boleh buat persamaan garis lurus, okay, sama dengan Y sama dengan MX tambah C. Okay. So, jadi dia boleh ibarat macam dia punya sticky note lah. Okay. Kita boleh, so saya boleh letak nota. Okay. So, dia boleh kecilkan besarkan lah. Okay.
So, saya boleh letak nota dekat sini. Okay, sambil kita buat graf, sambil student boleh tengok dia punya nota. Okay, macam ni. So, sangat menarik juga. Okey, lagi kita ada okey, selain daripada kita boleh masukkan teks, kita boleh masukkan nota, kita juga boleh masukkan gambar. Okey, so gambar kita boleh masukkan daripada sama ada cikgu-cikgu boleh pilih daripada desktop, okey, daripada laptop cikgu-cikgu, ataupun cikgu boleh buat carian menggunakan Bing, okey, ataupun menggunakan kamera laptop cikgu. So jadi saya akan tunjukkan daripada library image ya. Contohnya saya tunjukkan okey, contohnya saya tunjukkan contohnya saya tunjukkan gambar graf macam ni ya. Cikgu boleh pilih lah nak masukkan apa ya. So jadi kalau masukkan gambar macam ni dia sangatlah memudahkan kita lah. Kalau kita nak lukiskan nak lukis dalam kelas mungkin mengambil masa. Okey, mengambil masa kan dengan keadaan graf macam ni. So jadi saya just apa yang saya buat ialah saya scan. Okey, ataupun cikgu boleh ambil gambar, tak ada masalah. Ambil gambar dan masukkan dalam laptop, kita boleh paparkan ke student. Okey, so jadi student boleh nampak lebih jelas lah macam ni ya. So jadi setiap kali cikgu masukkan gambar ke dalam whiteboard, cikgu kena tekan butang mangga ni supaya dia tidak bergerak. Okey. So jadi cikgu bolehlah conteng ya, boleh conteng atas gambar yang kita dah masukkan ni. Contohnya kita nak highlightkan ya. Okey, contoh saya nak highlight ni. So cikgu boleh highlightkan macam ni. Okey, so lebih jelas lah kalau kita nak ajar kepada murid ni. Okay, murid pun lebih faham. Ataupun kalau saya kadang-kadang saya masukkan kerja anak murid saya pun boleh juga. Okay, kita nak buat perbincangan. Contohnya macam ni. Okay. Contohnya saya tunjuk macam ni dan tekan butang ni. Okay. Supaya dia tak bergerak. Okay, so boleh juga macam ni. Kalau macam ni saya ambil gambar dan saya tunjuk lah. Okay, dan saya tunjuk apa kesalahan-kesalahan yang student buat dan kita boleh bincang bersama dengan student. Okay, selain daripada tu juga, okay, selain daripada kita pilih gambar daripada desktop kita, okay, kita boleh buat juga, kita boleh masukkan gambar melalui, okay, cikgu just masukkan je. Contohnya kita boleh gunakan untuk set induksi ya. Set induksi contoh kita nak ajar subjek sains hari ni dan kita nak ajar haiwan berbulu. Contoh kita nak ajar kucing hari ni. Kucing. So cikgu just tulis je kucing. Okay, so nanti dia akan keluar gambar-gambar kucing lah. Okay, contoh cikgu boleh pilih lah mana-mana gambar kucing yang cikgu suka. Okay, kalau macam ni, ni macam comel je kan. So jadi saya akan pilih yang ni. Just klik butang tambah. So automatic akan ada kat sini. So jadi jangan lupa untuk tekan butang mangga ni supaya dia lock ya. So jadi boleh gunakan sebagai set induksi. Contohnya kucing berkaki 4. Okay. Lagi berbulu. Okay. Mempunyai misai. Okay. Macam tu. Okay. So jadi berguna untuk set induksi. So apa-apa sajalah. Okay. Apa-apa saja yang cikgu nak search, cikgu boleh masukkan ya. Lagi selain daripada selain tu cikgu juga boleh mengambil kamera direct daripada laptop ya ataupun tab ya. Okay. So selain daripada tu, okay, itu untuk gambar. Okay, seterusnya cikgu boleh juga masukkan note grid ya. Note grid. Okay, note grid ni sama je macam notes tadi, cumanya dia ada lebih banyak nota yang kita boleh masukkan lah. Okay, macam tu. Lagi kita ada list preview. Okay, list ni contohnya cikgu nak ajar, sebelum mengajar kita akan tulis kita punya objektif pembelajaran.
Okey, cikgu boleh type kat sini. Contohnya hari ni kita nak belajar 2.1b contoh. Ataupun dekat akhir pembelajaran kita nak type homework. Okey, contohnya kita type latihan 10.1a. Muka surat 214 contoh. Okay, so jadi student boleh take note lah, okay, dengan apa yang kita nak bagi homework kat mereka, okay. Tidaklah bertanya berkali-kali, okay. So jadi mereka boleh ambil perhatian. Lagi, selain daripada itu kita juga boleh guna alatan tools follow up, okay. So follow up ni sama je macam list, cumanya kita boleh assign tu, okay. Kita boleh assign tu, tapi cikgu-cikgu kena tahulah email student. Okay, email student supaya kita boleh hantarkan kita punya tugasan kepada mereka. Okay, selain daripada itu juga, okay, kita ada juga template. Okay, template dia ada banyak lah. Okay, ada brainstorming, ada Kanban, ada retrospective, ya, effective meeting. Okay, so jadi saya tunjuk contoh, saya tunjuk brainstorming. Okay, so contoh brainstorming. Okay, saya tunjuk contoh. Okay. Okay, so contohnya lah, okay, kita untuk kelas-kelas bahasa Melayu contoh ya, kita nak buat karangan hari ni kan, kita nak buat karangan, kita buat perbincangan isi-isi penting. So jadi cikgu-cikgu boleh type lah, ataupun boleh tulis dekat sini isi-isi penting. Contoh kita nak buat hari ni keburukan menghisap rokok. Okay, so jadi kita boleh lah tulis idea daripada student ya, idea ataupun isi-isi penting mereka dekat dalam notes ni ya. Okay, untuk menjana idea mereka lah. Okay, selain daripada itu juga, itu untuk template. Okay, kita juga boleh masukkan file daripada PDF ya. Saya pergi ke belah sini sekejap. Masukkan PDF, file yang berbentuk PDF. Okay, contoh, saya akan tunjukkan contoh. Okay, so saya pilih, contohnya sekarang kita dah ada buku teks digital. So, jadi cikgu boleh masukkan buku teks digital macam saya masukkan buku matematik tingkatan 4. Okay, so contohnya hari ni saya nak mengajar muka surat 2. So, jadi saya pilih muka surat 2. Okay. Okay, ataupun cikgu boleh masukkan semua page lah. Tapi kalau dalam kes ni saya tak akan masukkan semua page. Okay, sebabnya buku teks tu ada beratus muka surat. Okay, ataupun kalau latihan dalam bentuk PDF pun boleh, tak ada masalah ya. Cikgu-cikgu boleh pilih muka surat apa yang nak dimasukkan. Just tekan insert selected, then dia akan masuk terus ke dalam whiteboard kita. Okay, so jadi kita boleh betulkan. Dan jangan lupa untuk tekan butang mangga supaya dia lock ya. Okay, supaya dia tak bergerak. Tak bergerak dekat dalam ni lah. Okay, senang untuk kita tulis. So, jadi kita boleh zoom ya. Kita boleh zoom dan kita boleh tulis. Okay, kita boleh tulis contohnya X kuasa 2 tambah 4X tambah 1. So, dia punya graf akan bentuk macam mana? Bentuk macam ni contoh. Okay. Okay, itu untuk PDF. Okay, selain daripada PDF juga, cikgu-cikgu boleh masukkan file yang berbentuk Word ya. Okay, bentuk Word pun kita boleh masukkan. Contoh, saya tunjukkan contoh. Okay, contohnya saya masukkan latihan anak murid saya. Okay, saya dah buat dalam bentuk Word. Okay, dan saya nak masukkan dalam whiteboard. So, jadi cikgu-cikgu boleh pilih lah, okay, nak masukkan muka surat mana ataupun nak masukkan semua muka surat pun tak ada masalah. Okay, contoh macam saya masukkan muka surat ni. Okay, so saya masukkan. Okay, so jadi kita boleh terus bincang dengan student. Okay, so lagi sangat memudahkan lah, sangat memudahkan. So, jangan lupa untuk tekan butang lock supaya dia boleh lock kat sini. Okay, so cikgu boleh zoom. Okay, boleh zoom untuk berbincang soalan kita. Selain daripada itu juga, okay, cikgu boleh juga masukkan file yang berbentuk slideshow ya. Kalau cikgu nak masukkan PowerPoint pun boleh. Okay, contohnya saya masukkan PowerPoint saya. Contoh kita ada senarai perdagangan BEM perdagangan milik asing.
So, jadi untuk PDF pun cikgu-cikgu boleh pilih lah sama ada nak masukkan semua slide ataupun cikgu-cikgu nak pilih slide mana yang cikgu nak ajar untuk hari tersebut. So, contoh macam saya pilih 2 slide ni. Okay, so cikgu-cikgu boleh tekan insert selected. So, dia automatik akan masuk ke dalam kita punya whiteboard lah. Okay, so, jadi cikgu-cikgu boleh tulis, okay. Dan jangan lupa untuk tekan butang okay. So, cikgu-cikgu kena tekan kena tekan butang mangga ni supaya boleh lock, okay. Semua slide yang cikgu masukkan, okay, supaya tak bergerak, okay. So, dia akan jadi macam ni lah. Okay, so ini untuk butang undo, okay, undo ataupun okay, ataupun redo ya. Seterusnya, okay, selain daripada ni juga, okay, cikgu-cikgu boleh export ya. Cikgu boleh export lukisan ataupun nota cikgu ni ke dalam bentuk sama ada image ataupun high quality image. Okay, kalau saya lagi suka menggunakan image. Okay, so contohnya kita export kepada image. Okay, contohnya kita akan tulis contohnya test. Okay, test, so save. Okay, so jadi kita tengok test. Okay. Okay. Kan contoh saya kelas yang saya buat. Okay, so nota ni lebih nampak cantik, okay. So lebih tersusun, okay, dan student pun lebih faham ya. Contoh macam ni lah. So saya boleh jadikan sebagai picture dan boleh print dan bagi kepada student, okay. Ini subjek form 1 matematik. Okay, lagi lah dia akan save semua yang kita tulis, okay, semua yang kita tulis dekat dalam whiteboard. So, jadi contoh macam ni kan. So, jadi misal katalah cikgu nak sambung lagi pembelajaran minggu lepas. Okay, cikgu just tekan saja. Okay, tekan saja whiteboard ya. Okay, contohnya macam ni. Okay, kita apa yang kita tulis tu tak akan hilang lah. Sebab dia akan simpan dalam whiteboard kita. So, jadi senang untuk cikgu-cikgu untuk refer balik dekat sampai mana yang kita dah belajar, okay. Dan sebagainya lah. Okay, contohnya macam ni ya, okay. Buat graf ya, buat essay dekat student dalam bentuk warna-warni macam ni, okay. Itu saja perkongsian saya untuk aplikasi whiteboard, dan saya harap perkongsian saya ni dapat membantu cikgu-cikgu di luar sana dalam menjadikan kita punya PDPC kita menjadi lebih menarik, okay, dan juga yang paling penting dapat memudahkan student-student, anak-anak murid kita untuk lebih faham apa yang kita ajar, okay, especially untuk kelas-kelas online, okay. So, jadi insyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.